Assalamualaikum dan selamat datang ke eTution Channel. Nama saya Cikgu Nisa dan hari ini kita akan belajar topik bab 7, kebarangkalian 1 untuk tingkatan 4. So untuk subtopik hari ini kita akan belajar untuk ruang sampel. Apa tu ruang sampel? Ruang sampel adalah kesudahan yang mungkin terjadi apabila kita buat sesuatu uji kaji. Contohnya, kalau kita ambil duit shilling. Duit shilling ada dua side kan? Dua sisi, iaitu ekor dan kepala. Kita panggil ekor dan kepala. So kalau kita ambil duit shilling, kita lambungkan dia, kemungkinan untuk kita mendapat ekor dan kepala adalah sama. So mungkin kita akan dapat ekor bila dia dah jatuh kat atas tangan tu, dia mungkin akan dapat ekor atau mungkin akan dapat kepala, betul tak? Dan lagi satu, kemungkinan bila kita lambungkan dadu. So kita tahu yang dekat dadu ada 6 digit, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So apabila kita melambungkan dadu, so mungkin akan terjadi kita akan dapat nombor 5, atau mungkin terjadi kita akan dapat nombor 1. So kemungkinannya adalah sama di antara nombor 1 sehingga ke nombor 6. So itu ialah kesudahan yang mungkin. So dalam kebarangkalian ini kita ada kita ada subtopik yang kita panggil ruang sampel. Dan ruang sampel ni adalah untuk kita senaraikan kesudahan-kesudahan yang mungkin terjadi apabila kita buat uji kaji itu. So ruang sampel kita gantikan dengan simbol S. Dia ialah set semua kesudahan yang mungkin terjadi. So semua set kesudahan yang mungkin terjadi. So macam mana kita nak tentukan apa ruang sampel kita? So kita tengok soalan nombor 1 dan kita tentukan ruang sampel untuk soalan nombor 1. So soalan nombor 1 ialah satu nombor dipilih daripada nombor perdana yang kurang daripada 7. So nombor perdana semua orang tahu kan, nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagikan dengan 1 dan juga diri dia sendiri sahaja. Tak boleh bahagi dengan nombor yang lain. So kita tahu dalam nombor perdana yang kurang daripada 7, kita ada nombor maksudnya kurang daripada 7 tu start daripada 1 sampailah 6, kurang daripada 7. So cikgu senaraikan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 6 sebab dia kata kurang daripada 7. So kurang daripada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dia kata set ini ialah set nombor perdana sahaja. So kita kena ambil maklum tentang nombor perdana. So set nombor perdana S, ruang sampel kita untuk nombor perdana. Pembuka kurungan. So kita senaraikan dalam 1 sehingga 6 ini nombor perdana adalah 2, 3 dan 5. Jadi ruang sampel kita untuk soalan pertama adalah 2, 3 dan 5. Tutup balik. So jadilah satu set untuk ruang sampel. Ruang sampel mesti start dengan S sebagai simbol dia. So kita dah dapat untuk ruang sampel soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang kedua. Soalan kedua dia kata satu nombor dipilih secara rawak daripada set X ialah X lebih besar daripada 7 dan X kurang daripada 13, dan dia kata X ialah nombor genap. Mula-mula apa yang kita patut buat untuk kita kenal pasti ruang sampel kita? Kita tengok pada soalan, dia kata soalan kata X lebih besar daripada 7 dan X kurang daripada 13. Jadi apabila kita buat senarai untuk digit-digit yang terlibat, kita akan dapat 8, 9, 10, 11 dan 12. Betul sebab dia kata kurang lebih daripada 7 dan kurang dari 13. So 7 tak termasuk, 13 pun tak termasuk. Sebab apa? Tak ada sama dengan dekat bawah
penanda. Okey. So, kita ada 8, 9, 10, 11, 12. Okey. So, ruang sampel yang terlibat adalah ruang sampel yang terlibat adalah nombor genap sahaja. So, dalam semua nombor ni, nombor genap adalah 8, 10 dan juga 12. Okey. So, kita senaraikan di dalam ruang sampel 8, 10 dan juga 12. Okey? Faham? Okey. So, ini adalah ruang sampel untuk soalan yang kedua. 8, 10 dan 12 ialah nombor genap daripada X lebih besar daripada 7 dan X kurang daripada 13. So, daripada kesemua nombor ni, kita hanya buat pilihan untuk nombor genap sebagai ruang sampel kita. Okey? Okey, kita akan ke soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan yang ketiga, diberi kotak P iaitu A, B dan kotak Q ialah 1 dan 2. Satu nombor dipilih secara rawak daripada setiap set. Maksudnya daripada setiap kotak. So, apa yang kita perlu buat? Dalam soalan ini, dia ada dua cara untuk kita buat penyelesaian untuk ruang sampel. So, cara yang pertama adalah cara dalam kita menggunakan gambar rajah pokok. Dan cara yang kedua ialah gambar rajah jadual. So cikgu akan tunjukkan dua-dua cara macam mana kita nak selesaikan apabila kita ada dua set, iaitu dua kotak, iaitu kotak P dan juga kotak Q. So kita buat untuk gambar rajah pokok dulu. So untuk gambar rajah pokok, kita start dengan kita tulis kotak P. Apa sahaja set yang kita ada, kita tulis dulu. So sekarang kita ada kotak P dan juga kotak Q. So untuk kotak P, kita ada A dan juga B. Dalam ruangan kotak P, dalam set kotak P, kita ada unsur A dan juga B. Dan dalam kotak Q, kita ada 1 dan 2. So apa kita nak buat? Setiap garisan, setiap baris kita akan tuliskan kedua-duanya, iaitu 1, 2, sini pun 1, 2. Kalau dia ada 3, 1, 2, 3. Sini pun 1, 2, 3. So, kita buat gambar rajah pokok, maksudnya kita kena ada ranting, betul tak? So, daripada A kita akan ke B. Daripada A kita akan ke 1 dan 2. Daripada B kita akan ke 1 dan 2. Itu adalah ranting untuk gambar rajah pokok. So kita ada unsur A akan bertemu dengan 1 dan unsur A akan bertemu dengan 2. Dan kita ada unsur B akan bertemu dengan 1 dan unsur B akan bertemu dengan 2. Kita buat macam tu. Itu adalah gambar rajah pokok. So, macam mana kita nak tulis sampel? Ruang sampel akan ditulis sebagai dalam kurungan, sebab dia ada set masing-masing. Jadi, dalam kurungan A bertemu dengan 1. Kemudian, dalam kurungan A bertemu dengan 2. Kemudian, dalam kurungan lagi, kita baca yang seterusnya, B bertemu dengan 1. Dan dalam kurungan B bertemu dengan 2 dan tutup. So ruang sampel kita akan dapat A1, A2, B1 dan B2. Itu adalah ruang sampel. Ada 4 sampel yang kita akan dapat di dalam ruang sampel kita. Macam mana pula dengan gambar rajah jadual? So dekat sebelah sini cikgu akan buat gambar rajah jadual. So kita tengok macam mana kita nak createkan ataupun kita nak bina jadual daripada soalan kotak P dan kotak Q. So yang pertama sekali kita tulis kotak P, kotak Q. Kotak P dan juga kotak Q. So buat jadual.
Okey, sekarang cikgu dah ada jadual. Okey. Dan ini garisan ni kita akan gariskan. Okey. So kita ada kotak P dan juga kotak Q. Okey, so di dalam kotak P, okey, ini adalah kotak P. So di dalam kotak P kita akan tulis sebagai A dan juga B. Okey. Dan di dalam kotak Q yang ke bawah ataupun mengufuk, kita akan tulis sebagai 1 dan 2. Okey, so hasil-hasil ruang sampel kita akan ditulis di dalam kotak-kotak yang berikut. Okey, so apa yang kita akan dapat daripada sini? Kita akan dapat A ke bawah dan dia akan berjumpa dengan 1 di sini. So, hasilnya adalah A dan 1. Okey. Kemudian A ke bawah lagi dan dia akan berjumpa dengan baris nombor 2. Okey, so A 2. Okey, dan kemudiannya kita ada laju B dan juga baris 1. So dia akan dapat B 1. Okey, laju B dan juga baris 2. Dia akan dapat B 2. So itu adalah cara penghasilan untuk ruang sampel menggunakan jadual. Okey, so ruang sampel kita akan dapat sama sebagai A1, A2, B1 dan juga B2. Okey, so itu ialah ruang sampel kita. Okey, so kita dah dapat tahu yang kita akan ada dua cara untuk menggunakan gambar rajah pokok ataupun gambar rajah jadual di dalam soalan yang ketiga. Okey, untuk soalan yang keempat, kalau kita tengok satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan matematik. Okey, so dia minta dekat kita daripada perkataan matematik. Okey, so untuk membuat ruang sampel daripada perkataan matematik, kita hanya perlu menuliskan semula setiap huruf yang ada di dalam perkataan matematik. So, masukkan dalam ni M, A, T, E, M, A, T, I, K dan tutup. Okey, so kita akan dapat ruang sampel untuk perkataan matematik ialah M, A, T, E, M, A, T, I, K. Okey, so ada 2, 4, 6, 8, 9 ruang sampel ataupun 9 jumlah untuk ruang sampel kita. Okey? Okey, untuk soalan seterusnya, soalan yang kelima, tengok satu nombor dipilih secara rawak daripada set X lebih besar dan sama dengan 21 dan X kurang dan sama dengan 30 dan X ialah gandaan 3. Okey, so step yang pertama ataupun langkah yang pertama yang kita patut buat ialah kita senaraikan semua kemungkinan yang ada di dalam X, iaitu X lebih besar dan sama dengan 21 dan X kurang daripada dan sama dengan 30. Okey, so senaraikan semua sekali. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okey, kenapa cikgu masukkan 21 dan juga 30? Sebab di dalam set ini dia telah tulis pada kita lebih besar dan ada sama dengan dekat bawah dia dan juga lebih kecil dan juga sama dengan. Okey, so mesti masukkan sekali nombor yang tertera dekat situ. Okey, so kita ada semua nombor ni, tetapi untuk untuk ruang sampel dia minta pada kita gandaan 3. Okey, so apa itu gandaan 3? Gandaan 3 adalah sifir 3. Okey, yang setiap digit yang ada di dalam sifir 3. Okey, so kita tahu setiap digit yang ada di dalam sifir 3 21, 24, 27 dan juga 30. Okey, so ada 4 nombor yang
berada di dalam sifir 3 ataupun gandaan 3. Okey, so kita senaraikan ruang sampel S 21, 24, 27 dan 30. Okey, so kita dapat 21, 24, 27 dan 30 adalah ruang sampel bagi soalan kelima. Okey, so semua faham macam mana kita nak cari ruang sampel untuk setiap set? So kita tahu yang ruang sampel adalah semua kemungkinan yang ada yang mungkin berlaku di dalam setiap uji kaji ataupun dalam setiap soalan kita. Okey, apa-apa saja kemungkinan yang mungkin berlaku adalah ruang sampel. Apa-apa kesudahan yang mungkin berlaku, kita panggil dia sebagai set yang berada di dalam ruang sampel. So, sampai kita berjumpa lagi untuk subtopik yang seterusnya di dalam kebarangkalian 1. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan komen di dalam e-channel. Terima kasih semua. Jumpa lagi.